Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif bin Azlan, nama matrik 18 DPN 17F2019. Saya dah pelajar di Jabatan Perdagangan, membawa kos Diploma Pengajian Perniagaan, dan saya akan membuat satu pembentangan tentang pembentangan akhir latihan industri sesi Jun 2020. Sekali lagi, nama diberi Muhammad Arif bin Azlan dan saya menjalankan latihan industri saya di The Jerai Hotel Sungai Petani. Kita terus saja kepada isi kandungan. Yang pertama adalah pengenalan organisasi. Yang kedua adalah lokasi syarikat. Yang ketiga adalah syarta organisasi syarikat. Yang keempat adalah tugas kerja yang diberikan. Yang kelima adalah cadangan dan pengalaman. Dan akhir sekali adalah kesimpulan. Kita terus saja kepada pengenalan organisasi. The Jerai Hotel Sungai Petani adalah hotel yang bertaraf 3 bintang dan dimiliki oleh PKMK Hotel Sdn Bhd. Sejarah hotel The Jerai Hotel Sungai Petani ini adalah pada mulanya dimiliki oleh Kedah Resort dan pada waktu itu nama juga ditukar kepada SPN. Dan pada tarikh 1 April 2018, PKMK Hotel Sdn Bhd mengambil alih urusan dan menukar nama kepada The Jerai Hotel Sungai Petani. The Jerai Hotel Sungai Petani menawarkan 106 buah bilik dengan kadar harga bermula dari RM85 hingga RM300. Harga ini adalah harga semasa berlakunya penularan COVID-19 dan sehingga kini harga masih lagi sama. Harga sebelum berlakunya penularan COVID-19 adalah sebuah bilik bermula daripada RM120 iaitu RM120 hingga ke RM350. Kemudian fasiliti yang ditawarkan di The Jerai Hotel Sungai Petani adalah kolam renang, simple day dan juga restoran. Ketiga-tiga fasiliti ini terbuka kepada umum, terbuka kepada pengunjung luar yang ingin berkunjung untuk menikmati masakan ataupun makanan ataupun berrekreasi dengan keluarga di The Jerai Hotel Sungai Petani. Bukan saja bagi tetamu yang menginap, tetapi fasiliti ini ditawarkan kepada umum. Dan seterusnya adalah The Jerai juga menawarkan pakej-pakej seminar dan juga mesyuarat dan majlis keramaian. Contohnya majlis kahwin, majlis akad nikah, kemudian mesyuarat ahli lembaga pengarah mungkin, kemudian seminar-seminar pendidikan dan sebagainya. Kemudian kita teruskan kepada lokasi syarikat. Saya sertakan gambar peta, iaitu peta daripada Google Map. Iaitu kita boleh lihat The Jerai Hotel Sungai Petani berada dekat dengan jalan besar. Jadi kalau kita lihat dari segi peta mungkin mengganggu keselesaan tetamu. Tapi sebenarnya kalau kita cerita tentang kelebihan lokasi The Jerai ini adalah terhindar dari bunyi bising kenderaan. Kenapa? Kerana parking lot yang luas dan juga bangunan yang berada jauh di belakang, bukan jauh di depan jalan raya, membuatkan pengunjung ataupun penginap di The Jerai Hotel Sungai Petani terhindar dari bunyi bising daripada kenderaan. Kemudian seterusnya mempunyai parking lot yang luas dan selesa. Itu memberi impak yang sangat besar kepada rating syarikat. Kelebihan syarikat ada di kawasan parking, kelebihan syarikat berada di parking, berada di terhindar daripada bunyi bising. Kemudian The Jerai juga berdekatan dengan masjid untuk staff, untuk tetamu solat Jumaat. So jadi tetamu lebih selesa untuk menginap di The Jerai kerana dekat dengan tempat ibadah, jadi dekat dengan tempat rekreasi. Jadi itu menarik minat tetamu untuk menginap di The Jerai Hotel Sungai Petani. Yang akhir sekali adalah menjadi tumpuan firma untuk menganjurkan majlis keramaian. Kalau kita tengok di sekeliling peta ini, kita boleh lihat Regimen 513 Askar Wataniah. Kita juga boleh nampak kem lapangan terbang.
Lepas tu kita juga boleh nampak ada sekolah di hadapan hotel. Itu kita boleh nampak sumber-sumber untuk The Jerai akan mendapat keuntungan melalui majlis-majlis keramaian yang akan dibawa oleh mereka. Contohnya, daripada regimen 513 askar watannya, mereka akan membawa makan malam antara askar watannya. Kemudian kalau sekolah-sekolah mungkin mereka akan membawa seminar. Kalau KM Lapangan Terbang mungkin mereka akan membawa majlis high tea untuk mereka menyambut persaraan ke atau dan lain-lain. Kemudian kesimpulannya saya boleh kata lokasi syarikat Digital Hotel Sungai Petani ini sangat strategik untuk industri pelancongan ataupun industri perhotelan. Dan seterusnya kita terus kepada carta organisasi syarikat yang bermula pada pengurus besar hotel, iaitu Tuan Haji Nur Izham, iaitu bekas MD, bekas manager director daripada PKNK Hotel Sdn Bhd. Dan kini beliau bersara pada umur 60 tahun dan beliau memohon untuk menjadi pengurus besar hotel di The Jerai Hotel Sungai Petani. Kemudian di bawah pengurus besar hotel adanya eksekutif sumber manusia iaitu Maulana Binti Mahludin. Itu adalah manager saya dan juga nama saya juga terdapat di situ adalah Muhammad Arifin Aznan, praktikal sumber manusia. Jadi saya adalah orang yang berada di belakang Puan Maulana Binti Mahludin. Seterusnya adalah Cik Ruswadi bin Idris, Executive Account, Asrul Fuaz bin Syafi'i adalah Head Chef, Muhammad Nizam bin Mat Zahid adalah Executive Maintenance, Sharifah Maya Faradilawanti adalah Executive Front Office, Jiran Rumiza binti Jamluddin adalah Executive Housekeeping, Cik Zurani binti Suhaimi adalah Executive Sales dan Marketing, Rosidi bin Ahmad adalah Executive Pengawal Keselamatan. Jadi saya banyak berurusan dengan executive account Cik Roswadi. Saya banyak juga berurusan dengan Chef Asul Fuaz sebagai head chef. Saya banyak bertanya tentang menu makanan. Kalau account saya banyak berurusan mengenai elang pelajar praktikal. Dan juga kalau saya juga banyak berurusan dengan executive front office iaitu Cik Maya. Saya juga banyak berurusan mengenai komen-komen tetamu tentang bilik dan juga servis yang ditawarkan di hotel. Kemudian paling banyak saya berurusan adalah Cik Surani binti Suhaimi kerana beliau ada di bahagian sales dan marketing dan mereka yang akan mengeluarkan event order dan saya sendiri yang akan berurusan dengan mereka dan beliau apabila saya berada di unit F&B dan saya akan menguruskan seluruh event itu dengan bantuan mereka, dengan bantuan event order yang dikeluarkan oleh staff-staff Cik Surani Suhaimi, iaitu executive sales. Kemudian akhir sekali ada Rosidi bin Ahmad. Saya banyak berurusan juga dengan beliau kerana beliau adalah pengawal eksekutif pengawal keselamatan yang baik. Beliau banyak membantu saya dalam menguruskan urusan-urusan hotel yang mungkin sebab beliau orang lama, jadi saya banyak berurusan dengan beliau lah dari segi fizikal dan juga mental. Okay. Seterusnya, tugasan semasa latihan industri. Tugasan sebenarnya banyak, tapi saya letakkan 6 sahaja untuk tugasan yang memang saya buat sehari-hari. Jadi tugasan yang pertama adalah memfailkan dan mengemas kini borang cuti staf. Mengemas kini dan memfailkan. Jadi setiap borang permohonan cuti staf, mereka akan berikan kepada head of department, HOD, iaitu eksekutif mereka. Dan setiap hari eksekutif mereka akan memberikan kepada bahagian HR, iaitu bahagian saya sendiri, bahagian semua masa. Dan saya sendiri akan memfailkan dan mengemas kini borang cuti dan mengikut jenis cuti yang mereka nak, kerana pengemaskinian dan pemfailan mempunyai jenis-jenis cuti yang berbeza, iaitu annual leave dan juga annual leave, emergency leave dan juga cuti umum. Dan saya akan buat pengemaskinian mengikut
jenis-jenis cuti yang mereka mohon. Jadi yang kedua adalah mengeluarkan memorandum kepada staf atau pihak pengurusan. Memo yang paling kerap saya buat adalah memo keterlewatan, memo lateness. Staff yang lewat buat kali pertama, kita akan keluarkan memo yang pertama sehinggalah memo yang ketiga, iaitu memo yang terakhir. Jikalau staff itu masih berdegil dan masih mengulangi perbuatan yang sama, staff tersebut boleh dikenakan tindakan misconduct, itu melanggar arahan. Jadi memo yang kerap dikeluarkan adalah memo lateness. Terdapat juga memo-memo lain, iaitu memo yang saya buat juga adalah memo allowance untuk pelajar praktikal, memo pembersihan kolam, memo penggantungan kerja, memo perberhentian kerja, dan last sekali yang saya buat adalah memo untuk COVID-19. Maksudnya memo untuk bekerja unpaid leave. Maksudnya bekerja ada cuti tanpa gaji. Dalam sebulan mesti ada cuti tanpa gaji. Jadi saya keluarkan memo tersebut. Kemudian saya menjadi ketua operasi dalam majlis yang diadakan di hotel. Ketua operasi yang dimaksudkan adalah saya menjadi leader. Saya menguruskan pelajar praktikal yang lain di bahagian F&B juga. Saya menguruskan mereka dalam majlis yang diadakan di hotel. Jadi saya lah yang menguruskan, saya membahagi mereka kepada 3 kumpulan, iaitu di bahagian F&B, bahagian makan dan minum, dan juga bahagian banquet, iaitu bahagian penyusunan meja, kerusi dan lain-lain. Kemudian di bahagian akhir sekali di bahagian untuk mengemas. Untuk mengemas ada di bahagian lain. Untuk mencari barang juga berada di bahagian lain. Jadi saya menguruskan saya menguruskan operasi dengan lancar dengan bantuan pelajar-pelajar praktikal lain. Dan itu saja. Kemudian saya membimbing pelajar praktikal perhotelan tentang etika F&B. Jadi setiap petang, jikalau tiada function, tiada event, tiada majlis yang diadakan di hotel, saya akan memanggil semua pelajar praktikal perhotelan dan saya akan membuat briefing kepada mereka. Saya akan membuat briefing tentang etika F&B. Saya sendiri akan mengajar mereka tentang etika F&B sebab saya berpengalaman dalam bidang perhotelan. Jadi selama 3 tahun, jadi saya mengetahui tentang etika F&B dan saya sedikit sebanyak sambil bekerja saya mengajar mereka tentang etika F&B. Kemudian saya membuat pengiraan kehadiran untuk pembayaran gaji staf. Jadi setiap bulan saya akan membuat closing pada 20 hari bulan. Saya akan membuat closing gaji, pengiraan punch card. Saya akan membuat kehadiran dan untuk pembayaran gaji. So yang paling kerap saya buat adalah di bahagian pekerja part time, staff part time. So saya akan membuat pengiraan mengikut rate gaji mereka. Contohnya, pekerja lama mempunyai rate gaji seharga RM8 1 jam. Pekerja yang baru, pekerja part time yang baru mempunyai rate harga sebanyak RM5, RM4, 40 sen, RM4.40 sen 1 jam. Jadi berbeza. Itu membuatkan saya agak mencabar, tapi seronok untuk membuat pengiraan tersebut. Dan akhir sekali membuat morning briefing dan minute brief. Saya sendiri, macam yang saya cakap tadi, saya akan membuat morning briefing setiap pagi dan saya akan memanggil pelajar praktikal lain, semua praktikal berkumpul dan saya akan briefing mereka tentang apa yang kami nak hari ini, apa yang diperlukan hari ini. So saya membahagikan mereka tugas, saya memberi mereka beberapa kerja untuk mereka lakukan hari ini. Contohnya mengelak pinggan kalau tiada event ataupun apa-apa. Mengelak pinggan, mengelak sudu, menyusun meja, menyusun kursi.
Itu untuk morning briefing. Itu morning briefing di pihak saya. Kalau morning briefing di pihak eksekutif bersama head of department, HOD, eksekutif, mereka meeting, mereka briefing dengan pengurus besar. Jadi selepas daripada mereka briefing, saya yang ditugaskan untuk membuat postmortem terhadap briefing tersebut dan mentafsirkan di dalam minute brief dan dihantar email ke HQ iaitu di Gunung Jerai. Jadi saya ditugaskan untuk membuat morning briefing bersama pelajar praktikal dan saya juga membuat postmortem kepada briefing membuat postmortem kepada briefing yang dijalankan oleh pengurus besar dan HOD dan ataupun eksekutif. Dan saya ditugas untuk membuat minute brief dan dihantar kepada HQ di Gunung Jerai. Kemudian pengalaman yang saya lalui adalah saya mengurus majlis. Macam misalnya saya mengurus majlis, macam saya kata tadi. Saya menjalani latihan industri di human resource sebagai sumber manusia, pembantu sumber manusia. Tetapi di samping saya menjadi pembantu sumber manusia, saya juga mengurus majlis. Maksudnya saya juga berada di unit food and beverage and banquet. Jadi saya juga mengurus majlis, saya lah yang menjadi HR, saya lah yang menjadi pekerja F&B. Jadi itu menjadi pengalaman manis lah untuk saya. Dan seterusnya adalah mengemaskini borang cuti staf. Ini adalah pengalaman yang agak pahit dan apabila selesai menjadi satu pengalaman yang manis untuk saya. Pengalaman pahitnya adalah pada 12 Julai saya waktu tarikh saya masuk dan 13 Julai saya tanya manager saya apa yang saya nak kena buat. Dan manager saya tunjuk satu kotak kertas. Dan saya tanya manager, apa ni puan? Lepas tu dan dia cakap, ini adalah kerja kamu. Saya buka dan saya tengok longgokkan borang cuti daripada bulan Mac. Longgokkan bulan cuti daripada bulan Mac sehinggalah bulan 7. So bulan Mac sampai bulan 7 maksudnya 4 bulan. Longgokkan 4 bulan borang cuti staf. Jadi itu kerja saya dan mengambil masa yang agak lama untuk selesaikan, untuk mengemaskini borang cuti itu. Jadi ini adalah pengalaman yang agak manis, tapi apabila selesai, sebelum saya menamatkan latihan industri saya selesaikan semua dan alhamdulillah benda tu jadi kenangan yang manis untuk saya. Kemudian mengurus pelajar practical college community. Macam yang saya cakap, saya adalah practical human resource, practical sumber manusia, tapi saya sendiri menguruskan pelajar practical F&B. Jadi saya yang mengajar mereka tentang etika F&B, saya mengajar mereka cara untuk menyaji makanan, saya ajar mereka cara untuk susun atur cutleries di atas meja, untuk susun atur pinggan mangkuk di atas meja apa semua. Jadi ibarat saya sendiri yang menjadi staff, bukan lagi practical student, bukan lagi pelajar practical. Dan seterusnya adalah cadangan saya. Cadangan saya di pihak pentadbiran adalah menambah baik sistem pengemaskinian dan penyimpanan data ke arah era baru dengan menggunakan sistem yang dihaskan untuk unit sumber manusia saja. Maksud saya, di unit sumber manusia kita mempunyai borang cuti. Jadi pengemaskinian borang cuti masih lagi menggunakan fail, masih lagi menggunakan kertas secara fizikal. Jadi sepatutnya pihak hotel dah memikirkan cara untuk mencari sebuah satu sistem yang berkaitan dengan unit sumber manusia. Mungkin boleh ditukar kepada punch card, mungkin boleh ditukar kepada fingerprint. Kemudian penyimpanan data-data mungkin lepas ni di dalam satu sistem ataupun satu PC saja. Mungkin tak ada lagi pembaziran kertas. So yang seterusnya adalah menggalakkan lagi pengambilan pelajar praktikal di bahagian HR dan F&B. Macam yang saya lalui,
apa yang saya lalui di human resource, di sumber manusia, uh, HR hanya seorang. Jadi tetapi kerja yang dipertanggungjawabkan sangat banyak. Jadi sepatutnya seorang HR haruslah mengambil inisiatif untuk mengambil pelajar praktikal untuk bahagian HR untuk membantu beliau. Tak salah benda tu. Jadi di bahagian F&B juga diperlukan kerana Darjah Hotel Sungai Petani mengalami masalah dengan kekurangan staf F&B kerana di waktu berlakunya penularan COVID-19 ramai yang diberhentikan kerja kerana tiada event yang tak ada majlis-majlis yang masuk yang melibatkan F&B. Jadi pihak pengurusan terpaksa memberhentikan beberapa orang pekerja sehingga unit F&B tiada lagi staff. Jadi sehinggalah saya sendiri sebagai practical HR yang berpengalaman dalam bidang F&B yang menjadi staff F&B. Di bidang food and beverage dan juga banquet adalah menyediakan satu ruang untuk penyimpanan kursi dan meja yang lebih teratur, yang tu di bahagian banquet, dan menyediakan seorang eksekutif di bahagian F&B bagi memudahkan urusan. Maksud saya di sini berkaitan dengan pentadbiran juga. Haruslah menyediakan seorang eksekutif bagi menguruskan tindak tanduk pelajar praktikal atau praktikal yang akan datang ataupun pekerja part time yang akan bekerja di hotel Dejerai kerana jika servis hotel gagal, maka gagallah sesebuah hotel itu dalam dalam menjadi sebuah hotel yang maju dan bagus di mata masyarakat, di mata pengunjung. Dan seterusnya kesimpulannya adalah saya sendiri telah didedahkan kepada bentuk alam pekerjaan yang sebenar. Saya tak dididik dengan okey, yang ni pelajar praktikal, kurang kerja yang dia kena buat. Semua kerja yang saya buat adalah kerja-kerja staff dan saya tak diberi belas ihsan atas nama saya pelajar praktikal, tak. So saya merasai latihan industri ini ibarat alam pekerjaan saya yang sebenar, dan juga secara tidak langsung mendisiplinkan saya sebagai seorang pekerja dan mendedahkan saya sendiri kepada struktur organisasi firma. Jadi mendisiplinkan saya sendiri sebagai seorang pekerja. Saya seorang yang kadang-kadang di sewaktu belajar pun saya datang lewat ke kelas. Jadi apabila saya berada di firma ini, saya tahu flow macam mana. Mungkin kalau saya lewat 3 kali saya akan dibuang. Saya takut untuk gagal latihan industri. Jadi hal itu mendisiplinkan saya sebagai seorang pelajar praktikal, dan saya sendiri mendalami struktur organisasi firma, apa yang firma nak, apa yang firma tak suka. Jadi saya tahu dan saya mampu disiplinkan diri saya dalam contoh menepati masa pascat saya. Alhamdulillah, sebelum waktu kerja saya dah sampai. Contohnya saya waktu kerja saya pukul 9, jadi saya datang pada 8.40, 8.30, dan itu mendisiplinkan saya. Dan seterusnya, latihan industri ini bermanfaat kepada saya sendiri sebagai pelatih dari segi ilmiah pengalaman sebelum menjejakkan kaki ke alam pekerjaan. Walaupun saya berada di HR, saya tak memilih untuk berada di HR saja. Saya memilih untuk berada di front office, saya memilih untuk berada di bahagian maintenance, saya memilih untuk berada di bahagian F&B. Saya tak memilih. Jadi hal itu memberi saya satu pengalaman untuk saya menjejakkan kaki ke alam pekerjaan nanti. Mungkin saya sendiri akan masuk dalam bidang perhotelan mungkin, ataupun saya akan memulakan bisnes saya sendiri, tapi berdasarkan pengalaman yang saya pernah lalui. Dan akhir sekali, program latihan industri ini banyak memberi manfaat kepada saya walaupun saya sebagai pelajar praktikal mempunyai kelemahan yang sangat besar ataupun saya mempunyai kelemahan yang kecil, tapi masih saya mampu tangani dan saya masih mampu untuk pelajari
untuk saya harungi cabaran kerja di masa hadapan. Mungkin apabila saya menghadapi cabaran di waktu saya bekerja di suatu tempat nanti, saya mampu untuk atasinya sendiri. Saya mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang saya hadapi. Dan akhir kata daripada saya, sekian, terima kasih. Saya Muhammad Arif bin Aznan, praktikal di Digital Hotel Sungai Petani. Terima kasih kepada Puan Jamaliah kerana menilai presentation saya. Mungkin agak boring, tapi saya minta maaf, saya gagap sikit. Saya tak erti nak edit, tapi saya boleh buat secara live. Okay, terima kasih. Jumpa lagi.